ni kita nak sambung, kita nak tengok soap. Okay, kita nak tengok soap. So soap ni, untuk awak faham subtopik soap, awak kena faham dulu subtopik yang semalam. Sebab soap ni dia sambungan daripada subtopik semalam. So kalau yang semalam awak susah nak faham, awak masih belum faham. So untuk awak faham soap ni dia agak susah sikit. Okay, sebab tu cikgu suruh awak baca dulu yang semalam, ulang kaji balik. So that hari ni bila cikgu ajar soap, awak boleh recall balik yang semalam yang kita dah belajar semalam. Okay, right. So tanpa buang masa, sekejap cikgu nak share screen dulu. Okay, kalau ada siapa-siapa yang tak faham ataupun cikgu punya pengajaran terlalu laju, awak boleh ni boleh tanya. Awak boleh mencelah cikgu cakap ataupun awak boleh tulis dekat chat tu. Okay, so first ni cikgu ajar dulu. Okay, macam mana, apa itu soap. Okay, so soap tu apa? Ada dua lah hari ni objektif kita. Yang pertama, apa itu soap? Okay, soap ni apa? Definition soap dari segi secara kimia. Okay, what is soap? Okay, what is soap? Soap ni sabun lah, yang kita tahu sabun lah. Sabun mandi, sabun basuh baju, semua tu. So secara kimia ni apa maksud soap? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok macam mana kita nak menyediakan soap. How to prepare soap. Okay, macam mana nak menyediakan sabun. So dua benda ni kita akan tengok lah. Yang the crucial part, bahagian yang paling kritikal, yang selalu ditanya dalam exam, yang selalu sangat-sangat students tak boleh nak jawab, ialah bahagian this one. Prepare soap. Okay, macam mana nak menyediakan soap? Sebab untuk menyediakan soap, dia ada banyak step. Okay, dia ada dua step lah senang kata. Satu step secara makmal, okay, secara lab. Oh, sebelum tu awak nampak screen? Nampak. Okay. Satu, kita nak prepare soap dalam makmal, okay, secara lab, secara praktikal. Lagi satu secara teori. Secara teori. Yang secara teori inilah yang selalu sangat ditanya dalam exam. Okay, yang ni yang ramai student kantoi sebab dia tak ingat macam mana dia punya preparation tu secara teori. Maksudnya apa, berarti nak balas dengan apa, dapat apa, and then dia punya mekanisme dia macam mana dapat structure macam ni. Yang tu yang ramai kantoi. Secara makmal senang saja. Makmal tu campur. Panas. Lepas tu filter, lepas tu dapat. Itu secara makmal. Okay, yang tu nanti kita tengok. So yang bahagian pertama ni cikgu ajar dulu macam mana nak sediakan soap secara teori. Okay, lepas tu awak ada latihan sikit, awak kena buat sendiri. And then kita tengok macam mana nak sediakan soap secara makmal. Okay, alright. So, dah ready semua? Ya. Okay. Alright, okay. So cikgu harap awak boleh sediakan satu buku ataupun kertas dekat depan awak, okay, dan pen. So sambil-sambil cikgu conteng whiteboard ni, awak dengar, dan sambil-sambil tu awak boleh conteng sekali lah awak punya kertas tu. Okay, so yang pertama semalam, okay, semalam kita dah tengok macam mana nak menyediakan oils dan juga soap. Okay, so tadi Amira kata untuk menyediakan untuk menyediakan oils ataupun fats, proses dia ialah esterification. Okay, esterification. Okay, yang ni semua tahu. Okay, yang ni semua tahu. So, bila kata esterification, dia tindak balas antara apa dengan apa? Alkohol karboksilik asid. Alkohol dengan karboksilik asid. Okay, very good. Alkohol bertindak balas dengan karboksilik asid. Okay, akan menghasilkan ester. Okay, dan juga water. Okay, yang ini secara umum. Tetapi kalau untuk menyediakan oils, minyak ataupun fats, lemak, tindak balas yang sama, esterification, cuma alkohol yang guna pakai ialah satu saja alkohol, iaitu glycerol. Okay, very good. So glycerol, okay, react dengan karboksilik asid. Okay, karboksilik asid yang diguna pun hanyalah karboksilik fatty acid sahaja. Okay, tak boleh guna karboksilik asid yang lain. Okay, barulah kita dapat oils, okay, ataupun fats, okay, dan juga water. So kita kata oils dan juga fat ni ialah kategori
ester. Okay, right. So kita pergi kepada fatty acid dulu secara detail sebab semalam cikgu sentuh sikit saja fatty acid. So awak kena faham dulu fatty acid. Okay, barulah awak boleh tengok macam mana nak prepare sup. Okay, awak kena faham betul-betul yang reaction yang ni. Okay, sebab untuk menghasilkan sup, kita ambil fats ataupun oils. Okay, untuk menghasilkan sup, kita ambil fats ataupun oils. Okay, kita tindak balaskan dengan alkali, barulah dapat sup. So dia ada dua tindak balas. Yang pertama esterification. Esterification menghasilkan oils ataupun fats. And then bila dah dapat oils ataupun fats, react dengan alkali, barulah kita dapat sup. Okay, so kalau awak tak tahu structure oils ataupun structure bagi fats, awak susah untuk menentukan structure bagi sup yang terhasil. Okay, that's why awak kena faham betul-betul konsep esterification untuk menghasilkan oils dan juga fats. Okay, right. So kita pergi kepada fatty acid secara detail. Okay, so semalam cikgu dah sentuh fatty acid ada berapa jenis? Dua, very good. Iaitu saturated, okay, dan satu lagi Unsaturated. unsaturated. Okay, cikgu tulis unsat, faham saturated dan juga unsaturated. Okay, so kalau satu benda yang awak kena ingat, oils dan juga fats dia campuran. Dia campuran fatty acid. Okay, so maksudnya dalam dalam oils, okay, dia ada saturated, dia ada unsaturated. Okay, tetapi kalau minyak, dia lebih banyak fatty acid yang unsaturated. Okay, tetapi kalau dalam fats, okay, ada juga saturated dan juga unsaturated fatty acid. Cuma dia lagi banyak saturated fatty acid. Okay, dia mix, dia campuran. Okay, dia bukan ada satu saja. Bukan yang kata kalau oils, okay, mesti unsaturated. Kalau fats, mesti saturated. Tak ada. Dia ada gabung dua-dua. Dia campuran saturated dan juga unsaturated fatty acid. Cuma kalau dia lebih saturated, dia ialah fats. Kalau dia lebih banyak unsaturated, dia ialah oils. Okay, yang tu yang kita dah tengok dah semalam. Okay, so apa contoh saturated fatty acid? Apa contoh saturated fatty acid? Palmitic acid lagi? Lauric acid. Semalam cikgu ada bagi 3 kan? Palmitic acid, lagi satu, lagi lauric acid. Okay, satu lagi? Okay, very good. Stearic acid. Okay. And then awak kena tahu kalau palmitic acid dia ada 15 carbon. Okay, carbon 15. Okay. Kalau lauric dia ada berapa carbon? 11, very good. Lauric 11. Stearic ada 17. Okay, so carbon ni tak termasuk carbon C double bond O ini carbon yang panjang tu. Okay, now kita cuba tengok structure satu ni, palmitic acid. Okay, so dalam palmitic acid yang pertama carboxylic acid mesti ada kumpulan C double bond O, OH. Ni yang pertama. Okay, lepas tu di sebelah ni dia ada kumpulan kita panggil sebagai alkyl group. Okay, nama kat sini ialah alkyl group. Alkyl group ni ialah kumpulan yang karbon panjang-panjang macam itulah. So kalau palmitic dia ada 15 karbon. Okay, dia ada karbon 15. Bermaksud dekat sini, okay, di sini kita ada sebanyak 15 karbon. 1, 2, 3, 4 sehinggalah karbon yang ke 15. Okay, so bahagian ni kita panggil sebagai alkyl group. Okay, kumpulan alkyl iaitu kumpulan karbon panjang-panjang sampailah 15. Okay, kalau lauric ada 11. Dekat alkyl group dia ada karbon, ada 11 karbon. Kalau stearic, alkyl group dia ada 17 karbon. Okay, itu fatty acid. Okay, setakat tu clear tak? Yang ni tak masuk lagi sup yang ni kita recall balik yang semalam punya. Setakat tu clear? Ada soalan nak tanya? Clear. Clear Alright, clear. Okay.
So now bila awak dah clear pasal esterification semalam, okay, so kita cuba buat structure untuk oils ataupun fats, okay. So glycerol structure dia ada 3C, okay. So 1, 2, 3, okay. Lepas tu setiap carbon ada berapa tangan? 4. 4. Okay, ini kita nak lukis structure bagi glycerol So carbon ada 4 tangan. So carbon yang atas ada 1 bawah, kanan 1, kiri 1, atas 1. Carbon tengah atas 1, bawah 1, kanan, kiri. Carbon yang bawah atas, kanan, kiri, bawah. Okay, cukup 4 tangan. Lepas tu yang belah kanan kita isi OH. Ni OH, ada 3 OH. Okay, yang ni glycerol. Okay, and then yang lain-lain tu kita isikan dengan H. Okay. Alright, so yang ni glycerol. Okay. Glycerol react dengan tadi fatty acid. Okay, fatty acid kita guna palmitic lah. Okay, kita guna palmitic. So palmitic acid kita guna palmitic ada berapa tadi? Carbon 15. So C double bond O. Okay, sini ada OH. Situ sini C15. Okay, kita tak boleh tulis panjang-panjang tu sebab dia panjang sangat, tak cukup skrin. Kita tulis aja C15, H dia 31. Okay, yang ni bagi palmitic palmitic acid. Okay, so palmitic acid, fatty acid dia kena ada berapa? 3. 3, very good. Ini baru 1. Okay, ulang balik benda yang sama. C15, H30. 1, this one OH. Okay. Satu lagi C double bond O, C15, H30. 1. Okay, OH. Okay, right. So kita dah ada glycerol yang belah kiri. Okay, belah kiri ni glycerol. Yang belah kanan ni ialah fatty acid. Okay, secara spesifiknya ialah palmitic acid. Okay, so bila berlaku reaction, okay, glycerol akan hilang apa? H. Very good. Glycerol dia akan hilang dia punya H. Okay, H dia akan hilang. So hilanglah H dia. Hilang H. Okay, right. And then untuk fatty acid, palmitic acid dia akan hilang kumpulan OH. OH. Dia akan hilang dia punya OH. Okay, so bila dia hilang OH dia, ini pun hilang. Okay, hilang. Alright. Okay. So next apa yang berlaku? Sambungkan O dengan Ya, betul. So dia akan bersambung. Okay, dia akan bersambung. So 3 ni dia akan bersambung ke sini. Okay, so maka dapatlah kita structure bagi kita punya oils, okay, ataupun fats. Okay, so ini structure oils ataupun fat, iaitu gabungan antara glycerol dengan fatty acid. Okay, so agak-agak apa nama dia? Apa nama dia agak-agak? Apa nama dia agak-agak? Nama bagi tu, apa nama untuk oils ataupun soap yang terhasil ni? Oils ataupun fat yang terhasil. Okay, so nama dia, semalam cikgu ada beritahu tak ada nama dia semalam? Tak Okay. ada. Tak ada. Okay, so nama dia kan gabung antara glycerol, okay, antara glycerol dengan palmitic acid. Okay, so glycerol dia akan jadi, all ni akan hilang. So dia akan jadi YL. Glycerol, okay, glycerol dengan palmitic acid. Okay, so yang palmitic acid akan hilang. IC pun akan hilang, so dia akan jadi palmitate. Okay, so nama dia glyceryl palmitate. Okay, so bila ada perkataan glyceryl, maksudnya awak tahu, oh yang ini ialah fats ataupun oils. Okay, minyak ataupun lemak. Okay, sebab glyceryl ni asal dia glycerol. Okay, so gabungan antara glycerol dan juga palmitate ni, awak tahulah palmitic acid. Kalau dia guna lauric acid, dia akan jadi nama apa?
Glyceryl laurate. Yes, very good. Kalau dia guna lauric acid, dia akan jadi glyceryl laurate. Kalau dia guna stearic acid, dia akan jadi glyceryl stearate. Okay, faham itu nama bagi oils ataupun fats. Okay, clear Setakat tu clear tak? Clear. Okay, very good. Alright. So now, bila kita dah dapat fats ataupun oils, barulah kita boleh buat soap. Okay, barulah kita boleh buat soap. Okay, so next step, next kita akan tengok macam mana nak prepare soap soap secara konsep dia, teori dia. Okay, kejap. Ni, right, ni kita dah ada structure soap, oils ataupun fat. Okay, yang ni nama dia glyceryl palmitate. Okay, untuk buat soap, nama proses dia ialah hydrolysis. Okay, nama proses dia ialah hydrolysis. So, kena ingatlah hydrolysis. Okay, tapi dia ada nama famous dia. Hydrolysis ni dia punya dia punya tindak balas lah. Tapi terms dia yang orang selalu guna, proses dia ialah saponification. Okay, hydrolysis tu dia punya tindak balas yang berlaku dalam, nama proses dia ialah saponification. So kalau soalan tanya what is the process ataupun what is the method ataupun what is the reaction, reaction, method ataupun proses, okay, benda yang sama untuk menghasilkan soap. So jawapan dia ialah saponification lah, bukan hydrolysis. Hydrolysis tu dia punya yang secara teori dia, tapi terms dia, proses dia, reaction dia, method dia, kaedah dia ialah saponification. Okay, so saponification ialah tindak balas untuk menghasilkan soap, iaitu di antara oils, okay, minyak ataupun fats, okay, react dengan alkali, okay, bertindak balas dengan alkali. Okay, so awak kena ingatlah, kalau nak buat oils ataupun fat tadi, fatty acid dengan glycerol. Untuk buat soap, oils ataupun fats react dengan alkali. Okay, clear tak setakat tu? Clear. Right. So oils ataupun fats react dengan alkali, kita akan dapat soap. Okay, right. So sekarang ni kita dah ada structure oils ataupun fat yang kita buat tadi. Okay, tak payah padam, kita guna je structure yang tu. Right, so cikgu padam yang ni sebab kita nak lukis. Okay, so yang belah kiri ni ialah structure bagi oils ataupun fats. Okay, so react dengan alkali. Okay, alkali kita boleh guna dua. Okay, boleh guna dua alkali. Sama ada kita nak guna NaO. Okay, tahu NaO? Sodium hydroxide. Ataupun kita guna KOH. KOH pun boleh. KOH ialah potassium hydroxide. Okay, yang ni awak tahu lah NaO, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide. Okay, so let's say kita guna NaO. Okay, NaO dia kena ada 3. NaO kena ada 3. So kena ada 3 alkali. Kalau awak guna KOH, potassium hydroxide pun kena ada 3. So satu oils ataupun fat, this one, satu react dengan 3 alkali. So 1:3. Okay, 1:3. Right. So macam mana dia punya proses? Okay, dekat bahagian oils ataupun fats, dekat structure oils ataupun fat, dia akan hilang bahagian this one. Dia akan hilang yang ini Yang ni. Awak jangan confuse tau. Dia memang dia ada yang masuk keluar macam tu. So awak kena betul-betul tengok betul-betul. Okay, cikgu ulang balik. Yang ini tadi yang belah kiri ni fats ataupun oils. Okay, gabungan antara glycerol dengan fatty acid. Okay, so bila dia react dengan NaO, alkali, untuk menghasilkan soap, ada bahagian yang akan hilang, iaitu bahagian this one. Allah, bahagian ni. Okay, bahagian ni akan hilang. Okay, bahagian mana? Bahagian kalau awak nak tahu, nak tengok bahagian mana hilang, awak tengok dekat O. Tengok O.
Okay, O. Belah kanan ada karbon, belah kiri pun ada karbon. Setiap O tu belah kanan karbon, belah kiri karbon. Kanan karbon, kiri karbon. Okay, so dia akan potong dekat sebelah O yang belah kiri. Belah kiri, okay, belah kiri tu bond belah kiri tu akan potong. Akan terpotong. Okay, akan terpotong Okay, so bila dia terpotong, bahagian yang ni dia akan keluar. Okay, bahagian yang ni dia akan keluar. Ni bahagian yang ni dia akan keluar. Akan keluar lah. Okay, dia akan keluar lah. Kita letak bawah sini dulu. Okay. Okay, faham tak? Setakat tu faham Okay. Lepas tu, bahagian yang tinggal ni, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi dua bahagian macam ni. 1, 2, 3. Macam ni. Ni jadi okay? Jadi dua bahagian. Oh, satu tertinggal. Satu terpotong kat bawah. Okay, kejap. Okay, sekejap ya. Okay. Nampak sikit. Okay, kita apalah dia tak nak tu. Okay, tapi awak faham dia akan dapat dua bahagian. Dia akan dapat dua bahagian macam ni. Terpotong. Okay, dia terpotong. Okay, terpotong. Lepas tu, OH. Okay, sorry, NaO. Okay, NaO. NaO pun dia akan terpotong dua juga. Dia akan terpotong dekat Na. Dekat Na dengan OH ni akan terpotong. Okay, Na dengan OH tu dia akan potong. Okay, dia akan pisah. And then OH, bahagian OH kan kita ada 3 NaO. Maksudnya kita ada 3 Na, kita ada 3 OH. 3 Na, 3 OH. So Na dengan OH yang dah terpisah tadi, OH tadi, this one, dia akan pergi masuk dekat sini. 1, 2, 3. Macam tu. Boleh tak? Faham tak? Okay, so kat sini dah hilang dah OH. Sini dah hilang OH. Okay, OH dah hilang. So yang tinggal sekarang ni Na. OH dah pergi masuk dekat sini tadi. Yang tinggal sekarang ni Na. So Na akan pergi kat mana? Na akan combine dengan yang ni. Bahagian yang satu lagi. Okay, so dia akan combine dekat dekat sebelah O. Okay, yang ini, bahagian yang ni. Kejap cikgu naikkan atas. Okay, bahagian yang ni tadi. Okay, Na tadi dia akan letak, dia akan bond dengan sebelah O. Dia akan bond kat sini. Sini Na1, Na2, Na3. Macam tu. Okay, nampak tak? Faham tak? So structure dia akan jadi macam ni lah. Daripada 1, dia akan jadi 2. Okay, clear tak? Nampak tak? Clear tak dia punya tu? Dia punya apa? Proses dia, nampak tak? Clear. Clear. Sekejap, ada yang tanya soalan tu. Siapa yang tanya soalan tu? Sodium dengan oksigen tu sekali tu. Yang mana? Na dengan O tu sekali kau. Ya, okey. Na dengan O, yang ini, yang belah kanan ni, okay, yang dia ada dua kan, belah kiri dengan belah kanan. Okey, yang sebelah kiri ni, kalau awak perasan, yang ini ialah glycerol. Cuba tengok betul-betul. Dia akan dapat glycerol balik. Kan, sama kan dengan glycerol kan, betul tak? Yang belah kiri. Ya, sama. Sama. Belah kiri tu dia akan dapat balik glycerol. Okey. Yang sebelah kanan ni, kita ada Na. Okey. Kita ada Na. Sebelah Na kita ada bahagian yang ni, yang cikgu tulis warna hitam ni. Okey. So, dia ada gabungan antara cation dengan anion. Okey. Cation dengan anion. So, yang belah kanan ni lah structure soap. So, this one ialah soap. Inilah structure soap. Okey. Clear tak? Clear.
Okay, soap dia gabung antara cation dengan anion. So anion tu sebenarnya dia datang daripada fatty acid. Cation dia datang daripada itulah alkali, sama ada Na ataupun K. Okay, boleh clear ah? So dapatlah soap, gabung cation dengan anion dapat soap. So soap secara kimianya ialah garam. Soap ialah fatty acid salt. Okay? Cikgu. Ya. Tinggal lagi seminit nak habis dah. Okay, alright. Okay, so soap sebenarnya fatty acid salt. Ini maksudnya definition dia. Fatty acid salt. Okay, sebab anion daripada fatty acid, cation daripada alkali. So cation anion bergabung dia menjadi salt. So soap ialah fatty acid salt. Okay, boleh Okay, jap cikgu end kat sini dulu. Lepas tu nanti cikgu hantar link yang baru. Okay. Alright. Saja boleh tu. Tadi kita. Alright, okay. Thank you, Salja. Okay, right. Okay, so kita stop kat sini tadi. Okay. Soap soap. Okay. So structure soap tadi, soap. Kita dah dapat soap. Okay, so ni structure soap. So kita akan dapat dua structure. So daripada oils dengan fats tadi, react dengan alkali. So kita akan dapat dua bahagian lah. Dia akan dapat balik glycerol dan dia akan dapat structure soap. Okay, so ni structure soap. Okay, untuk naming soap, untuk namakan soap, senang saja. Okay, so kalaulah dia guna palmitic acid. Okay, kalau dia guna palmitic acid, okay, so sama juga dia akan jadi palmitate. Okay, dia akan jadi palmitate. And then kalau dia react dengan sodium hydroxide, dia akan jadi sodium palmitate. So nama dia ialah sodium palmitate. Okay, sodium palmitate, this one. Okay, sodium tu Na, palmitate tu yang bahagian yang tulisan hitam tu. Okay, yang daripada palmitic acid. Okay, clear tak? Clear. Clear? Okay, alright. Okay, kita try satu lagi contoh. Okay, untuk bagi awak betul-betul nampak. Okay, try satu lagi contoh. Okay, yang tadi tu kita guna glyceryl palmitate. Okay, glyceryl palmitate dia punya oils ataupun fat. Okay, kita try satu lagi contoh. Kita guna stearic Kita guna stearic. Okay, so first kita ada oils ataupun fat punya structure. Okay, 1, 2, 3. Okay, penuhkan tangan dia. OH 1, 2, 3. OH 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini cikgu pergi laju sebab awak dah tahu. Okay, yang ni yang pertama tadi, esterification, glycerol react dengan fatty acid. Okay, fatty acid kita guna stearic acid. Okay, stearic acid, C double bond O. Okay, C dia ada 17. C 17, hydrogen dia ada 35. Okay, H35. Okay, so C double bond O, OH. Okay, so satu lagi C double bond O atas, C 17, H35. Okay, OH. Okay, satu lagi stearic acid, C double bond O atas, kanan C 17, H35. Okay, belah kiri OH. Alright. Okay, so kita ada satu glycerol, okay, react dengan 3 stearic acid. Okay, 3 stearic acid. So dia akan membentuk oils ataupun fats lah. Okay, dia akan membentuk oils ataupun fats. Okay, ini step yang pertama. So bila dia structure dia, okay, macam biasa, glycerol akan hilang H. Okay, and then stearic acid, fatty acid akan hilang OH. Okay, right. And then apa yang berlaku? Dia akan buat bond lah. Okay, dia akan bergabung. Okay, dia akan membuat new bond. Okay, antara O dan juga C. Okay, macam tak
cantik pula dia punya tu. Kejap cikgu dekatkan dia. Okay, dekatkan dia. Alright. Okay. Okay, now kita dapatlah fats ataupun oils. Okay, yang this one. Okay, so ini nama dia apa? Apa nama dia? Glycerin. Glycerin. Gabungan antara glycerol dengan stearic acid. So dia akan jadi glyceril, stearic, STAEA. Okay, kalau ric dia akan jadi RIC. So kalau rate dia akan jadi stearate, ATE. Okay, glyceril stearate. Ini nama oils ataupun fats, nama lemak ataupun minyak. Okay, so daripada lemak ataupun minyak, okay, kita boleh menghasilkan sup. So nama tindak balas ialah saponification. Saponification. Okay, dia mesti react dengan NaO, okay, ataupun COH iaitu alkali. Okay, let's say kita react dengan NaO. So NaO kena ada berapa? Kena ada berapa molekul NaO? Kena ada 3. Very good. Okay, so NaO kena ada 3 lah. Kena 3 NaO. Okay, so berlaku tindak balas saponification. Okay, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Akan ada 2 pecah. Satu dipecah kat mana? Dekat yang O. Tak pada O. Oh, okay, kat sini. Belah kanan ke belah kiri dia akan pecah? Kanan. Kiri. Belah kiri ni. Belah kiri ni akan pecah. Okay, untuk NaO pun akan pecah antara Na dengan OH pun akan pecah. Okay, and then yang kita tengok yang this one, yang belah kiri ni, structure bagi oils ataupun fats. Okay, dia akan terkeluar lah. Dia akan terkeluar. Okay, ni kita padam dulu. Kadang kita letak ini kat bawah. Senang nak tengok. Letak kat bawah. Okay. Bagi. Okay. Alright. Jangan nak kecilkan skrin. Okay. Okay, so structure yang ni. Okay, structure yang ni yang dah terpisah ni tadi. Dia akan keluar. Okay, dia terpisah. Right. Okay. Okay, so NaO pun tadi dia akan terpisah. Okay, so bila kita ada 3 Na, kita ada 3 OH. So OH dia akan isi dekat mana dia akan isi? Yang kiri tu. Belah kiri ni So dia akan isilah dengan OH di sebelah kiri. 1 OH, 2 OH, 3 OH. Okay, so OH dah masuk. OH dah jumpa dah partner dia. So sekarang ni yang tak jumpa partner ialah Na. So Na akan pergi dekat letak sebelah O. Na1, Na2, Na3. Macam tu. Okay, boleh So yang mana kita punya sup? Belah kiri ke belah kanan? Kanan. Okay, very good. So kanan ni, ini kita punya sup. Okay, nama dia? Sodium stearate. Okay, good. Sodium stearate. Sodium stearate. Okay, clear? Nampak tak? Senang je sebenarnya. Nampak. Nampak Senang Alright, very good. Okay, very simple sebenarnya dia punya teori konsep saponification ni. Okay, alright. So sebenarnya dia ada tricks. Dia ada tricks mudah dia. Macam mana awak nak lukis structure untuk sup? Okay, dia ada trik mudah dia. Okay, so instead of kita tulis panjang-panjang daripada awal tadi kan, esterification tu daripada awal kita tulis, ada satu tricks dia yang ni mudah gila. Tricks yang memang mudah lah, jimat masa awak. Okay, kalau kata kita ambil fatty acid lah, kita ada banyak fatty acid kan. Kita ada apa tadi fatty acid? Palmitic acid lagi, stearic acid lagi, lauric acid kan. Ya. Okay, yang unsaturated yang semalam cikgu bagi yang start dengan O. Oleic acid lagi. Linoleic Linoleic lagi satu. Linolenic acid. Linolenic acid. Yang tu semua jenis-jenis fatty acid lah. Okay. So let's say kita ada palmitic acid. Palmitic carbon 15. So C double bond O, kiri OH, okay, kanan
C15 hydrogen 31. Okay, this one is palmitic acid. Okay, dia ada kumpulan C double bond O OH. Okay, bila palmitic acid dia nak jadi soap. Okay, dia nak jadi soap, kita hanya padam ni saja. Okay, kita padam ni. Kita padam O. Padam H. Okay, lepas tu kita tulis je Na. Okay. Yang ni selalu kalau soalan tanya, lukiskan struktur soap. Contoh dia bagi struktur, dia bagi nama sodium palmitate. Dia bagi struktur sodium palmitate. Bagi nama soap tu ialah sodium palmitate. Okay, dia suruh awak lukis struktur bagi sodium palmitate. So instead of awak lukis, start balik daripada awal tadi, start dengan esterification, lepas tu barulah masuk sulfonication yang panjang-panjang tadi tu. Cara mudah dia ialah awak tengok palmitate asal daripada palmitic acid. So awak lukislah struktur palmitic acid. Ni struktur palmitic acid. Okay, sodium, padam saja O, padam H, ganti dengan Na. So jadilah struktur soap, sodium palmitate. Okay, tapi dengan syarat awak kena tahu belakang ni. Palmitic acid C15 H31. Kalau awak tulis C16, dia tak jadi palmitate dah, dia jadi benda lain. Okay, kalau soalan tiba-tiba dia tukar, okay, dia suruh lukis struktur sodium stearate. Okay, struktur bagi sodium stearate. Sodium stearate TE. Okay. R. Mana R? Okay, right. Sodium stearate. Okay. So, sama je dia punya kaedah dia. Okay, so stearate datang daripada stearic acid. Kan? Datang daripada stearic acid. Okay. So, bila stearic acid ada berapa karbon? 17. 17. Okay, so lukislah C double bond O. Okay, acid double bond O, lepas tu OH. Okay, ni bahagian acid. Dan bahagian kanan ni C ada 17. C17 H35. H35. Okay, ini stearic acid. Bila dia nak jadi soap, dia akan jadi sodium stearate. So, padam saja H belah kiri, gantikanlah dengan Na. So, jadilah struktur soap sodium stearate. Tak percaya awak tengok struktur yang ni dengan struktur yang kita buat tadi. Ni. Ni sodium stearate tadi. Daripada yang first, yang tadi daripada esterification, daripada awal-awal tu kan, dapat minyak ataupun fat, lepas tu barulah react dengan alkali, dapatlah yang ni. Okay. Lepas tu, ni cara yang susah, cara yang panjang. Yang ni cara yang mudah cikgu ajar. Kan sama dia punya struktur, betul tak? Okay, cuma yang ini dia ada 3. Ini ada 3. 1, 2, 3. Tapi setiap satu tu dia punya struktur dia sama. Ini 1, 2, 3. Sama saja. Tapi bila dalam exam, awak tak perlu lukis 3. Contoh, soalan tanya, draw structure of sodium stearate. Okay, awak tak payahlah lukis benda ni 3 kali. Lukis satu je. Okay, tak payah lukis 3. Lukis 1 saja. Okay, boleh? Clear tak? Clear. Clear. Okay, very good. Okay, now, right. So, sekarang ni turn awak. Okay, turn awak. So, cikgu nak awak on camera masing-masing. Okay, sebab nanti cikgu nak awak tunjuk awak punya jawapan tu. Okay. So, now, sekarang cikgu nak awak lukis 2 struktur. Okay, 2 struktur. Okay, struktur yang pertama, cikgu bagi nama je awak lukis struktur. Cikgu nak awak lukis yang pertama glyceryl laurate. Okay, struktur yang pertama glyceryl laurate. Struktur yang kedua cikgu nak awak lukis potassium laurate. Okay, 2 struktur. Glyceryl laurate dengan potassium
laurate. Okay, so glycerin laurate, cikgu bagi hint, ialah oils ataupun fats. Okay, potassium laurate ialah soap. Okay, right. So dua struktur ni cikgu nak awak lukis. Okay, lukis kat kertas ke dalam buku ke. So nanti cikgu akan panggil siapa-siapa untuk tunjuk dia punya jawapan tu. Boleh Okay, cikgu bagi masa berapa minit? 5 minit boleh? Boleh. Boleh Okay, alright. Boleh, So cikgu. cuba. Okay, alright. So cuba. Okay. Okay, Puan Adila. Oh, lupa nak welcome Puan Adila. Selamat datang Puan Adila. Terima kasih join. Adila pun boleh belajar. Kalau tak tahu boleh tanya ya Puan Adila. Okay, mana tengok. Okay, good. Oh, awak muka air tu macam tengah memikirkan sesuatu muka air tu nampaknya. Ni Farhana, mana Farhana? Tengok sikit muka. Farhana, Afrina, Wardah, Wafin, Akalili. Oh, gabung 3 nama sekali tu. Dilia, Syifa, Zeti, Amma, Khairul Akmal, Aiman. Okay, buka kamera nak tengok muka. Kok lah balik cuti ni jadi orang lain muka. Oh, ada muka Amma. Oh, Khairul. Okay. Cikgu tadi lagi satu apakah? Potassium laurate. Eh. Dah, siap dah? Waidah? Belum? Okay. Uish, alamak. Okay. Laurate tu maksudnya lauric acid lah. Lauric acid ada berapa karbon lauric acid? 11. Pandai. Lauric acid ada 11 Karbon 11, hidrogen dia 23. Karbon 11, hidrogen 23. Okay. Kalau boleh ingat lah. Bukan kalau boleh, memang kena ingat pun. Kena ingat lah fatty acid punya 3 fatty acid tu. Dia punya karbon berapa, hidrogen berapa. Sebab yang tu memang famous lah dia tanya dalam soalan selalunya. Fatty acid yang lain tu macam oleic acid, linoleic acid, lino acid tu yang jarang lah dia tanya. 3 tu selalu palmitic, lauric dengan stearic. Yang tu biasa sangat dia tanya. Ui, tekunnya muka Akilah tu, takut tengok. Okay, right. Okay, dah ke? Belum? Okay, tengok sikit kehadiran kita 40. Right, 40. Alif terkeluar nampaknya. Alif masuk balik. Line problem kot. Kehadiran semua penuh cikgu tengok, alhamdulillah. Dilia, awak okey Dilia? Okey ke? Taufik? Dilia, Taufik. Tengah duk berfikir. Okay, tak apa. Slow. Tasha, okey Tasha. Amira. Okay. Aifa. Okay, cikgu. Okay, alright.
Okay, sup yang kita prepare ni dia bukan sup yang dijual dekat luar tu tau. Kan kita belajar nama sup apa, sodium laurate lah, sodium palmitate lah. Kalau awak pergi kedai-kedai kat luar, awak pergi Giant ke mana, ada orang jual dalam botol sodium laurate, potassium laurate, tak ada. Kalau orang letak nama sabun tu sodium laurate, memang tak ada orang beli lah, takut nak beli. Ni bahan apa ni nak buat sup, buat mandi lah. So dia letak nama comel-comel macam Dettol, apa lagi, Dettol lah, Anti-Bags lah kan, macam-macam lah nama sabun kat luar tu. Dia letak nama tu, so orang berani lah sikit orang nak beli. Kalau dia letak sodium laurate, potassium palmitate, Allah, takut orang nak beli. Okay, tapi sebenarnya yang tu lah, itulah kelebihan kita belajar sup kan. Kita tahu apa yang ada dalam sup tu. Okay, lagi satu, sup yang dekat luar tu dia ada tambah benda, dia ada tambah ingredient yang lain. Okay, macam dia tambah pewangi kan, sebab tu sabun ni dia wangi. Kalau yang kita buat sabun dalam makmal tu dia tak berapa wangi sangat. Dia ada bau tapi tak wangi sangat lah. Okay, nak buat mandi tu orang kata memang tak bau lah. Tapi dia ada buih. Sup kan biasa ada buih kan, ada bubbles kan. So sup yang dalam makmal pun ada buih. Dia sup sebenarnya tapi dia tak ada bau. Apa lagi benda yang dia tambah. Ada juga dia tambah chemicals yang lain, okay, untuk bagi senang tanggalkan kotoran dan sebagainya lah. Tu sabun-sabun di luar. Tapi basicnya macam yang kita belajar tadi. Okay, tindak balas antara fats ataupun oils dengan alkali untuk menghasilkan sup. Sup yang basic lah, orang kata yang paling basic punya sup lah. Lepas tu dia tambahlah macam-macam pewangi, pewarna sebagainya. Jadilah sup tu menarik yang kita guna sekarang ni. Okay, dah. Alright. Dah ke? Tak sabar nak tengok lukisan awak ni. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 1 dah. Alamak. Okey, dah pukul 1. Okey, cikgu nak tengok dalam 2 orang punya structure. Okey, kita panggil nama lah Kita cuba tengok Salja. Okey, structure bagi Salja. Yang lain tu awak kena hantar je structure awak. Nanti cikgu bagi sediakan link dalam Google Classroom. Cikgu nak awak hantarlah structure tu sebagai homework untuk hari ni. Okey, Salja. Mana Salja? Salja. Structure dua-dua apa cikgu? Dua-dua structure. Satu je lah, satu saja. Yang mana? Satu. Dua-dua je lah. Tunjuklah dua-dua. Awak pin awak punya tu. So that nanti keluarlah awak punya tu saja. Baik. Okey, mana? Tunjuk cepat. Pukul 1 dah. Mana Salja? Sekejap cikgu, saya mencari pin saya di mana. Tengah mencari apa? Pin saya di mana? Tak ada tak apa. Tunjuk je. Nampak tak? Tak. Korang tak nampak. Yang lain nampak ke? Nampak. Oh, nampak. Nampak. Salja dia Cikgu masuk boleh- 2 cikgu. Yang gambar tu lain. Oh, Allah, kena mencari pula gambar dia mana. Cikgu tak nampak masalahnya. Dia nampak muka Amar daripada tadi. Cikgu pin nama ke? Cikgu boleh pin saja lah. Cikgu boleh pin je. Cikgu pengguna phone, tak jumpa pin tu mana tu. Nampak tak cikgu? Baliklah. Nampak muka Namjin daripada tadi. Siapa nama Korea ni? Namjin Namju apa tak? Tak ada. Mana saja. Korang nampak yang lain nampak Nampak. Ni saja. Okey, cikgu nampak dah muka awak ni. Tapi tak nampak pun jawapan awak. Mana jawapan awak? Oh, la ilaha illallah kan dia nak tu. Dekatkan sikit, tak nampak. Yang lain nampak
Oh, boh. Sabar. Tengok. Yang atas tu struktur apa? Yang ni glyceryl laurate. Glyceryl laurate. Mana? Tak nampak Ni, atas sikit. ni. Okey, bawah dia Yang ni yang satu lagi tu. Allah. Nampak tak? potassium laurate. Potassium laurate. Potassium laurate. Okey, alright. Potassium laurate betul. Yang salah glyceryl laurate salah. Cuba tunjuk satu sekali lagi. Struktur glyceryl laurate. Okey, semua tengok Okey. Bahagian sebelah kanan tu betul. Belah kiri tu salah. Glyceryl, nama glyceryl dia mesti ada 3. Dia daripada glycerol kan, so dia mesti ada 3. Oh, okay. Okay, tak apa. Nanti cikgu tunjuk balik. Okay, thank you Sarja. Okay, tapi potassium laurate tu betul. Okay, tak apa. Kita panggil seorang lagi. Cuba tengok seorang lagi. Panggil siapa? Fikri. Ustaz kita. Ustaz Fikri masih di Malaysia ke? Ke dah pergi Palestin dah? Fikri? Nama dia ada. Tapi Ada. Sekejap ada. Okey. Comel je suara. Fana duk gelap apa Fana tu? Dah ke Fikri? Kalau boleh tak Fikri? Kalau tak boleh kita panggil Amar. Korang ada kelas tak lepas ni? Lepas ni ada kelas tak? Ada. Oh tak ada Okey, sorry cikgu ambil masa sikit Tak apa. Tak apa kan? Tak apa lah. Cikgu nak Tak apa, tak apa. Fikri kah? Pin. Nak tengok dia punya tu. Baik, Fikri. Mana Fikri tak dijumpai? Dia tengah cari jawapan cikgu. Oh, tak siap lagi. Okey, tak apa. Tak siap lagi tak apa. Okey, kita panggil yang dah siap. Kita panggil Tasha. Tasha Mansyahar. Ya, saya. Ya. Yes, okey. Dah siap ke belum? Dah siap dah. Siap dah? Okey. Ya. Tak apa, salah tak apa. Belajar daripada kesilapan. Dah. Mana? Sekejap. Susah cikgu. Okey. Right. Nampak. Okey, mantap. Okey, terbaik. Okey, betul lah. Inilah. Okey, sabar. Hold kejap. Okey, semua tengok. Okey, inilah struktur yang betul. Glyceryl laurate. Okey, itulah struktur yang betul. Yang bawah tu potassium laurate. Yang tu pun betul. Okey, itu maksud cikgu Salja tadi dia tulis satu saja. Glyceryl laurate tu dia satu je. Dia mesti ada 3 sebab dia asal daripada glycerol. Glycerol kan ada 3 karbon, ada 3 OH. So dia mesti ada 3 karbon tu belah kiri tu. Okey, nampak tak? Semua boleh check Semua boleh check. Okey, semua boleh check struktur tu. Okey. Hilang dah. Okey. Okey Tasha, thank you. Thank you Tasha. Alright. Okay. Alright. Okay. So sebelum habis kejap cikgu kita bincang sikit lah macam mana nak lukis struktur tu semua. Okay, senang je. Okay, kejap dalam 5 minit. Sabar sekejap Cikgu tahu korang lapar. Cikgu pun lapar. Okay, alright. Okay, yang pertama glyceryl laurate. Okay, glyceryl laurate ialah oils ataupun fats. Okay, so mula-mula awak kena lukis dulu struktur glycerol. Lukislah struktur glycerol. Okay, glycerol awak kena ingat dia mesti ada 3 karbon. 1, 2, 3. Dia mesti ada 3 karbon. Okay, lepas tu belah sini ada H. Kiri ni semua H. Okay, bawah 1 H.
atas ada satu H. Okey, ni glycerol punya part. Lepas tu kita ada OH. OH, OH, OH. Okey. Tapi bila dia react dengan fatty acid, H ni hilang. So tak payah tulis H. Okey, habis. Clear. Right. Lepas tu fatty acid. Okey, glyceryl laurate. Laurate daripada lauric acid. Lauric acid kita ada tadi 11 karbon. So tulislah C double bond O. Okey. Sini C11H23. Okey. Macam tu. So ini C satu lagi double bond O, kanan C11H23. Okey. Satu lagi C double bond O, C kanan 11, H kanan 23. Okey. So belah sini kan sepatutnya OH kan. Okey, tapi fatty acid dia akan hilang OH tu. OH tu akan hilang. So tak payah lukis OH. O daripada glycerol ni terus sambung dekat C. Terus sambung dekat C. Terus sambung dekat C. So kita dapatlah structure bagi glyceryl laurate. Ni structure yang pertama glyceryl laurate. Okey. Boleh Okey. And then structure yang kedua, structure soap. Potassium laurate. Laurate asal dia lauric acid. Okay, so lukis dulu structure lauric acid. C ada 11, C double bond O, kanan C11, H23. Sini OH. Okay, yang ini lauric. Lauric acid. Lauric acid. So bila dia gabung dengan potassium laurate, dia jadi soap. So potassium formula dia K. So padam dekat H ni. Okay, gantikanlah dengan K. Okay, clear. So dapatlah potassium laurate. Okay, clear Faham semua Okay, alright, very good. Okay, very good. Okay, Saja masa ada berapa lama lagi? Ada lagi 5 minit. 5 minit Okay, 5 minit. Okay, 5 minit cikgu rasa sempat kot cikgu nak terang sikit je macam mana kita nak buat dalam makmal. Okay. Yang tu kita belajar dia punya teori. Okay, bila dalam makmal, okay, untuk silibus yang baru ni dia dah tak masuk tau. Dia dah dikeluarkan. Maksudnya eksperimen untuk buat sabun dalam makmal tu dah tak ada untuk silibus yang baru ni. Tapi cikgu rasa macam tak seronok lah pula ajar teori tapi tak buat praktikal kan. Okay, tapi tak apa, cikgu terang secara ringkas sajalah. Dalam makmal nak buat sup mudah saja. First kali kita ada beaker. Okay, awak bayangkanlah kita ada beaker and then kita mesti ada dua benda. Yang pertama kita kena ada minyak ataupun lemak, fats ataupun oils. Okay, oils ataupun fat ni selalunya kita ambil minyak masak. Kita ambil palm oil. Minyak ni. Okay, selain palm oil kita boleh guna minyak lain. Contoh kita guna minyak kelapa, minyak jagung, okay, dan sebagainya lah. Okay, minyak. And then yang kedua kita kena ada alkali lah sebab oils dengan fats react dengan alkali. Okay, so alkali let's say kita guna NaO. NaO Okay, so palm oil ni liquid, NaO pun liquid. Okay, so masukkan dua-dua bahan ni ke dalam kita punya beaker. Okay, NaO selalunya kita guna sikit. Okay, NaO banyak. NaO let's say kita guna 50. Dia punya volume dia kita guna 50 cm3. So kita sukatlah measure dekat measuring cylinder and then masukkan dalam beaker. Okay, palm oil, minyak, okay, selalunya kita guna sikit dalam 10 saja. 10 cm3. Okay. Alright, so pun masuk dalam beaker. Okay, bila dah masuk dalam beaker, dua-dua tu liquid, so dia akan mix lah, dia akan bercampur. And then apa yang kita buat, kita panaskan. Okay, kita panaskan, kita heat. Okay, kita heat. Okay, kita heat sampai dia menggelegak, sampai dia boil. Okay, sampai dia boil. Macam mana nak tahu dia boil? Dia akan dapat bubbles. Macam awak panaskan air, kan bila air tu dah panas sangat dia akan macam keluar bubble kan. Tu maksudnya air tu dah menggelegak orang panggil. So sampailah dia boil, dia keluar bubble-bubble kat bawah ni. Okay.
Bila dah keluar bubble, maksudnya dia dah boil, kita teruskan lagi panas secara selama 5 minit. Teruskan panas secara 5 minit. Panaskan je. Dia dah menggelegak dah. Okey, panaskan lagi secara 5 minit. Okey. Lepas 5 minit, okey, kita tambah satu lagi bahan iaitu sodium chloride, NaCl. Tambah NaCl berserta dengan air. Air biasalah. Water biasa. Air pipe ke dan sebagainya lah. Water ni kita kena letak banyak. Dalam 100 sehingga 200. Okay. So NaCl ni dia dalam keadaan solid. Garam dekat dapur tu. Sodium chloride tu awak letaklah dalam 3. Okay, 3 spatula ataupun 3 sudu. Okay, dia macam masak-masak aja, masuk garam, masuk air. Okay, kemudian masuk minyak masak. Okay, lepas dah tambah 2 bahan tu, gula pula dah, garam dan juga air, kita teruskan lagi panas. Panaskan dia lagi, boil dia lagi. Okay, boil dia lagi. And then, bila dah cukup masa nanti awak akan nampak di bawah sini, dia akan ada mendakan. Okay, dia ada precipitate. Dia ada precipitate. So, precipitate itulah kita punya sabun. Itulah soap dia. Okay, so bila dah dapat precipitate tu, apa yang kita kena buat? Untuk kita pisahkan dia, kita kena filter. Tapis dia. Tapis je lah. So, kita kena ambil lah penapis. Okay, ambil filter, funnel. Okay, kita tapis dia. Okay, yang beaker tadi tu. Okay, beaker tadi tu kita tuang. Okay, masuk dalam ni. So, nanti yang turun tu, air lebihan air tu. So, yang atas ni, dekat atas ni, okay, kita dapat precipitate tu. Atas ni lah kita punya soap. Ni lah soap kita. So, kalau kita pegang, kita akan rasa licin. Sebab sabun kan dia licin kan, sifat dia licin. And then, bila kita rendamkan dalam water, dia akan dapat buih. Dia akan dapat buih. Tapi, macam cikgu cakap tadi lah, dia tak wangi lah. Soap yang terhasil dekat Makmal tu tak wangi. So kita kena tambah ingredients. Kita kena tambah ingredient lain. Okay, kita kena tambah bahan addition, additive ingredient, bahan-bahan tambahan untuk bagi soap ni wangi dan sebagainya. Okay, clear? Tinggal berapa second je lagi. Alright, okay, tak apa. So itu saja untuk kelas hari ni. Okay, so apa-apa nanti cikgu